Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, sudah puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa sekali lagi dalam siri solat jemaah. Okey. Kita tengok sepintas lalu apa yang telah kita belajar sebelum ni. Okey. Solat jemaah maksudnya adalah solat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, tiada had maksimal bilangan makmum. Semakin ramai bilangan, semakin besar pahala dia. Dilakukan secara bersama-sama, diketahui oleh seorang imam, diikuti oleh makmum, kemudian niat berjemaah. Niat berjemaah. Niat berjemaah ni maksudnya ialah, jadi ambil kira ialah niat makmum. Kalau imam tak ada niat jemaah, tapi makmum ada niat jemaah, berlaku solat jemaah untuk makmum tu. Imam tak adalah. Tapi mana solat jemaah tu ada. Tapi kalau imam niat solat jemaah tapi tak ada makmum kat belakang dia, tak ada makmum, dia tak dapat jemaah. Okey, ini sejarah permulaan, iaitu dia solat jemaah ni difardukan ataupun didirikan di Madinah. Di Mekah tak ada solat berjemaah. Dalil itu galakkan solat berjemaah yang kita katakan melebihi solat seorang diri dengan 27 kali ganda. Itu untuk fadilat jemaah sahaja, tak masuk fadilat lain lagi. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut mana-mana kumpulan 3 orang pergi mana, sama ada di bandar ke, di pedalaman ke, di hutan ke, di mana ke, kalau 3 orang cukup sampai waktu solat dan mereka tak solat berjemaah, solat seorang-seorang, maka kata Nabi SAW, mereka ni sudah dikuasai oleh syaitan. Okey, kita mula daripada sini ya. Slide ni saya dah ubah. Saya dah ubah balik. Baru ni saya cerita tentang fadilat atau faedah solat jemaah ni secara saya sebutlah satu persatu. Sekarang saya dah type. Yang pertama, apa dia fadilat yang ada dalam solat jemaah tu? Yang pertama ialah menjawab azan di samping niat hendak menunaikan solat secara berjemaah. Okey. Sebab kebiasaannya orang solat di rumah ni, dia kalau ada dengar azan adalah, tapi kalau tak dengar, kebanyakan tak dengar azan pun. Dia tak adalah menjawab azan dan tak adalah niat nak solat jemaah tu. Okey. Orang yang solat berjemaah ni dia akan solat awal waktu. Kalau sembahyang seorang, dia tak semesti awal waktu. Sebab kalau dia pergi lewat, surau dah tak ada orang, masjid dah tak ada orang. Jadi mana orang solat jemaah ni, dia akan solat awal waktu. Dan memang solat awal waktu ni memang ada kelebihan dia. Okay, dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan apabila ditanya oleh para sahabat, satu hadis, apa amalan yang paling afdal? Nabi kata, solat di awal waktu. Yang ketiga, berjalan ke masjid dengan tenang. Berjalan masjid. Fadilat langkah tu. Lagi banyak langkah, lagi banyak pahala, lagi banyak dosa yang diampunkan. Kemudian masuk ke masjid dengan doa. Masuk kaki kanan, kemudian dengan doa. Dapat pahala lagi situ. Kemudian solat tahiyat masjid. Dapat pahala situ pula tahiyat masjid. Kalau kat rumah mana ada tahiyat rumah? Tahiyat masjid je ada. Kemudian menanti
menanti bagi menunaikan solat berjemaah. Tunggu nak solat berjemaah tu, itu ada pahala dia pula. Pahala lain pula tu. Okay. Dan kalau menanti antara satu waktu dengan satu waktu, contohnya lah ya, dia solat maghrib. Kemudian dia duduk di masjid tu sampai isyak, menunggu waktu isyak. Dia duduk tunggu sebab nak solat isyak nanti, tak balik rumah. Maka sepanjang penungguan dia ataupun dia menunggu tu, dicatat untuknya pahala solat. Maknanya bukan dia tunggu saja-saja. Sepanjang tunggu tu dapat pahala solat. Tak tahu berapa lama. Bayangkanlah. Jadi banyak pahala situ. Selawat para malaikat ke atasnya. Malaikat akan memohon ampun kepada orang yang solat berjemaah ni. Penyaksian para malaikat baginya. Malaikat akan jadi saksi kepada dia bahawa dia ni solat jemaah. Lebih lagi yang waktu asar, waktu subuh tu kan, yang Nabi sebut tentang malaikat naik turun tu. Malaikat naik turun kan, dia ambil shift tu. Okey. Jadi waktu subuh dan waktu asar. Jadi malaikat tu kata pada Allah, kami tinggal dia tengah sembahyang. Kami datang pada dia tengah sembahyang juga. Jadi itu malaikat jadi saksi. Yang ke-9, menjawab iqamah. Menjawab iqamah. Itu dapat pahala pula situ. Kalau sembahyang seorang-seorang ni, iqamah ke tak? Nak tanya orang solat kat rumah ni. Ada tak iqamah? Payah sikit lah ya. Kadang-kadang solat macam tu terus je, tak ada iqamah. Jadi menjawab iqamah tu, itu pun pahala situ. Terhindar daripada syaitan apabila dia lari sewaktu iqamah. Syaitan ni masa azan dia lari. Lari hebat dia lari ni. Kalau ikut dah hadis, lari sampai terkentut-kentut. Dia lari ni. Supaya dia tak dengar azan. Apabila azan habis, dia pun datang. Datang balik kepada orang-orang yang nak sembahyang ni. Lepas tu, apabila orang iqamah, dia lari balik. Dia lari. Jadi di situlah kita kata, makna apabila iqamah, syaitan lari. Tapi bukan makna lari tak balik dah, dia akan mari pula. Apabila dah habis iqamah tu, dia datang semula. Jadi datang kalau ikut dalam hadis, dia datang semula, dia ganggu orang sembahyang. Dia akan cakap ke orang tu, kamu ingat ni. Maka sebab itulah kita tengah sembahyang tu banyak benda kita ingat. Ingat apa yang berlaku tadi, apa nak buat akan datang, lepas sembahyang nak buat apa, nak pergi kedai ni nak beli apa. Jadi masa solat tu lah memang syaitan peranan di situ. Dia kata ingat ini, dia kata. Kita pun ingatlah. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah SWT, dia cuba tepis. Kita memang tak boleh lari benda tu, memang dia akan datang kat kita. Nak kata kita boleh, kita kena mujahadah di situ. Nak kata kita tak ingat langsung benda lain, ingat Allah je, payah. Jadi situlah kita kena tepis lah, kena lawan dekat situ. Berdiri menanti takbiratul ihram imam. Itu ada pahala juga. Mendapat takbir pertama bersama imam. Takbir bersama imam. Saya dah cerita dah pada minggu lepas bahawa takbir bersama imam bukan bersama serentak, tidak. Maksudnya lepas imam habis Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tak ada jarak masa yang lama. Maka di situ ada pahala yang sangat besar. Yang disebut oleh seorang sahabat, dia kata, kalau aku terlepas jawab imam,
kita kata Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu dan sebagainya lah, kita dah belajar dah benda tu. Cuma kena ingat satu sebutan tu biar betul. Kadang-kadang orang tak betul sebutan ni. Disebut apa? Sami Allahu limal hamidah, limal hamidah. Ada juga orang sebut macam tu. Sami Allahu limal hamidah. Bukan limal hamidah, liman hamidah. Yang ke-16, aman daripada kelalaian sebab diperingatkan oleh amalan jemaah yang lain. Okey, aman daripada kelalaian. Kenapa? Sebab kita diperingatkan oleh amalan jemaah yang lain. Okey, amalan jemaah yang lain. Sebab jemaah yang lain bersama kita, jadi kita payahlah nak lalai, maksudnya okey. Apa ni? Kita tak akan tersalah lah. Kalau kita solat seorang-seorang, kita masa kita duduk tu, ni duduk tahiyat ke tak ni? Ni rakaat kedua ke rakaat pertama ke ketiga? Jadi kemungkinan begitu. Tapi duduk tengok orang tak baca tahiyat belaka, confirm lah. Ini bukan rakaat kedua, semua orang dah bangun. Dan sebagainya. Ini maknanya, kita akan terhindar daripada kelalaian kerana diperingatkan oleh jemaah yang lain. Kita tengok amalan orang lain di sebelah kita, depan kita dan sebagainya. Okey, yang ke-17, banyak ni. Menyedarkan imam ketika terlupa. Okay, itu ada antara faedahnya juga, ialah menyedarkan imam ketika terlupa. Kalau imam terlupa, orang belakang ni kena sedarkan imam. Subhanallah, peringatkan imam. Ataupun terlupa bacaan, orang belakang tolong tambah, tolong imam tu sehingga dia ingat bacaan surah dia tu yang dia tak berapa ingat, ataupun tersalah. Sebab tu orang duduk belakang imam tu kena orang yang boleh jadi imam. Tak boleh kita nak tiba-tiba nak duduk belakang tu. Nanti buat imam tu batal, nak ya kita. Yang ke-18, memperoleh khusyuk dan terhindar daripada lalai. Okay, sebab kita ikut imam. Okay, kita terhindarlah daripada tertambah rakaat ke, tak cukup rakaat ke, sebab kita ikut imam. Kecuali lah kalau imam tu lalai juga. Yang ke-19, memperelok gerak-geri perbuatan solat. Kita ni, kalau kita solat jemaah, perbuatan solat kita lebih elok daripada solat seorang-seorang. Solat seorang-seorang ni nak cepat je. Okay? Jadi solat jemaah ni nak cepat tak boleh. Sebab tu imam tak cepat. Jadi kita kena buat tu jadi elok lah. 20 dilitupi oleh para malaikat. Malaikat menurunkan memohon kerahmatan lah. Dilitupi oleh para malaikat. Yang ke-21, menjadi biasa dengan tajwid Al-Quran. Okey. Orang yang tak berapa pandai tajwid, tak berapa pandai baca Quran, tapi kalau duduk dengar tiap hari imam baca, kat mana dengar, kat mana tak dengar, dia boleh akhirnya. Okey. Walaupun asalnya dia baca Fatihah pun tak berapa sangat, tapi apabila dia dengar imam baca tiap-tiap hari, Maghrib, Isyak, Subuh dia dengar je. Dia kata, oh sini dengung, sini tak dengung. Jadi dia dengan sendiri, dia jadi biasa dengan tajwid Al-Quran. Begitu juga dengan baca-bacaan surah bersama tu. Yang ke-22, mempelajari rukun-rukun dan sunat-sunat solat apabila dia ikut imam. Yang 23, mampu menzahirkan syiar Islam. Sebab solat jemaah ni ialah menzahirkan syiar Islam. Kalau pergi satu tempat tak ada orang solat jemaah ni, orang kata tanya-tanya. Dia orang ni orang Islam ke tak? Tak ada pun masjid, tak ada pun orang solat. Yang ke-24, dengan cara berhimpun melakukan ibadat dan kerjasama dan ketaatan dapat menghina syaitan. Kita berhimpun buat ibadat. Ibadat tu ibadat solat. Dan solat tu sendiri sebenarnya menghina syaitan.
Kenapa? Sebab syaitan ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia sujud kepada Nabi Adam. Dia tak nak sujud. Okey. Dengan solat ni kita sujud. Bukan sujud Nabi Adam lah kan. Tapi sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syaitan lepas pada tu dia tak sujud dah. Jadi anak-anak Adam ni sujud. Maka itu menghina syaitan. Kita buat pula dalam keadaan berjamaah. Yang ke-25, mencegahkan orang yang pemalas. Kadang-kadang kalau solat seorang-seorangnya dia malas. Tapi kalau berjemaah ni cegas. Okay. Hatta semayang sunat pun, kalau semayang kat rumah seorang-seorang, nak kau beli abang dia tu payah. Tapi kalau dah solat jemaah kat surau, kat masjid tu, tengok orang lepas solat tu, orang solat jemaah, orang solat kau beli abang dia, dia nak juga buat. Kalau duduk seorang-seorang kat rumah, malah nak zikir. Assalamualaikum, assalamualaikum, doa. Tapi kalau dah solat jemaah, orang berzikir. Malas tak malas pun kena zikir jugalah. Cegahlah sikit, tengok orang lain pun sama buat. Yang ke-6, 26, terhindar daripada sifat munafik. Okey. Sebab orang munafik ni dia malas nak solat. Lebih-lebih lagi solat isyak dengan solat asar lah kalau dalam hadis. Solat isyak dengan solat subuh. Jadi orang munafik ni payah sikit. Lebih-lebih lagi solat subuh. Orang munafik memang payah nak solat subuh berjemaah. Tengah-tengah sejuk, bangun-bangun tidur, itu memang payah pada orang. Jadi kalau kita boleh solat berjemaah, maka itu terhindar daripada sifat orang munafik. 27, membebaskan seseorang daripada dituduh tidak solat. Bila pergi surau, orang tak boleh kata dah dia ni solat ke tak solat ni. Orang pun tak boleh nak syak dah, dia memang dia solat di surau tu. Solat. Yang ke-28, menjawab salam imam. Imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita makmum terjawab macam mana? Kita makmum jawab macam mana? Kita menjawab salam imam ni. Kita makmum jawab macam mana? Macam mana kita makmum? Macam mana kita jawab? Jangan jawab Waalaikumsalam. Jawab Waalaikumsalam apabila solat kita batal sembahyang. Itu kita juga Assalamualaikum juga. Tapi Assalamualaikum kita ialah niat kita ialah untuk jawab salam imam, untuk beri salam kepada orang keliling kita, orang sebelah kanan dan sebelah kiri, sama ada orang ke malaikat ke jin ke. Yang 29, mendapat faedah daripada perhimpunan jemaah yang berkumpul dalam keadaan berzikir dan berdoa. Okay. Jadi masing-masing kan kita berdoa, berzikir ramai-ramai. Okey, itu kita dapat faedah. Kenapa? Kadang zikir kita tak ingat, tapi apabila kita ramai-ramai ni kita ingat. Zikir itu sendiri. Okey, kita dengar orang zikir macam ni, jadi kita pun sendiri boleh ingat apa, macam mana nak berzikir tu dan berdoa. Okey. Dan kita berdoa pun berdoa berjamaah. Yang ramai orang aminkan. Yang ke-30, pengembalian keberkatan daripada yang sempurna kepada orang yang tidak sempurna pahala solatnya. Okey. Kita dalam solat jemaah sebenarnya, pahala solat kita ni bukan semata-mata kita. Okey. Dia macam ni, dia macam apa ni, orang yang lebih sempurna tu dapat menyempurnakan orang yang kurang. Okey.
Sebab penilaiannya ialah penilaian kumpulan tu. Macam kita lah kan. Kita buat satu kerja berkumpulan. Okey. Nilaian bukannya nilaian peribadi, nilaian satu kumpulan lah. Jadi yang kurang sempurna tu disempurnakan oleh orang yang sempurna. Orang yang pahala lebih tu boleh menyempurnakan orang yang kurang solatnya tu. Dia tapi tidaklah mengurangkan pahala orang yang solat lebih sempurna tersebut. Tapi maknanya dia boleh share benda tu kepada orang lain. 31 mengeratkan ikatan kasih sayang antara jemaah. Okey, itu kita bincangkan. Yang ke-32 berhasilnya tolong menolong dan bertemu sesama mereka. Jadi kita boleh bertemu antara satu sama lain. Di situ timbul pasang kasih sayang, tolong menolong. Lepas tu apa-apa projek, kita ada gotong royong dan sebagainya. Kita dapat. Okey. Ada tambahan lagi faedah solat jemaah ni ialah dalam solat jahar, iaitu subuh, maghrib dan isyak, ada 2 faedah tambahan lagi, iaitu menghayati bacaan imam serta mendengar dengan penuh perhatian. Kalau solat subuh, maghrib, isyak yang imam baca kuat, maka kita dapat lagi kelebihan di situ ialah menghayati bacaan imam. Kita dengar bacaan tu dengan menghayati, di situ dapat pahala sebab kita dengar Quran. Kemudian dapat lagi pahala kalau sekiranya tu imam baca kuat kan Al-Fatihah tu, dia kata amin. Kita pun amin bersama dengan imam. Maka situ dia ada kelebihan tersendiri. Iaitu yang disebut oleh Nabi SAW, siapa yang aminnya bersamaan dengan amin imam dan bersamaan dengan amin malaikat. Sebab amin malaikat ni dia akan bersama dengan amin imam. Amin imam tu akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi banyaklah faedah dan pahala yang kita dapat dengan solat berjemaah ni. Jadi jangan kita ingat bahawa solat jemaah ni lebih 27 je. Bukan 27. 27 tu pahala jemaah, tak masuk hal lain lagi. Kalau masuk hal lain tu bukan 27. Itu dah juta-juta begini. Nampak tak slide ni bergerak ke takut? Kadang-kadang dia jadi stuck. Okey tak? Okey, Ustaz. Yeah. Okey. Hukum salat jemaah, fardu kifayah untuk satu qaryah dan sunat muakkadah untuk individu lelaki yang baligh, merdeka dan mukim selain solat Jumaat. Okey, fardu kifayah satu qaryah adalah fardu kifayah. Kalau tak ada ditunaikan solat berjemaah secara zahir di mana-mana kawasan, maka semua penduduk situ berdosa. Dan kepada hukum perseorangan dia akan menjadi sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut kepada siapa? Kepada lelaki yang baligh. Merdeka memang tak, sekarang semua merdeka lah, tak ada hamba dah. Dan mukim, orang yang mukim, yang tinggal kat situ. Selain daripada solat Jumaat. Okay, sebab solat Jumaat ni dia jadi wajib pula. Itu fardu ain. Mazhab Hambali mengatakan fardu ain. Bukan solat Jumaat ni. Mazhab Hambali kata fardu ain untuk seorang lelaki yang baligh, yang merdeka, yang mukim, solat berjamaah setiap waktu. Nak solat seorang sah, tapi berdosa. Okey. Jika suatu kawasan tidak dizahirkan solat jemaah, kesemua penduduk kawasan itu berdosa dan pemerintah wajib bertindak mengatasinya. Maknanya kalau solat jemaah tu dia kena dia kena zahir. Nak zahir tu kena ada satu tempat lah, masjid ke surau ke,
nampak bahawa ada ditunaikan syiar solat jemaah. Kalau tak ada, maka menjadi kewajipan kepada pemerintah untuk mengatasinya. Buatlah apa cara pun. Nabi SAW pernah mengancam untuk membakar rumah orang yang meninggalkan solat berjemaah, ni kita dah ceritakan. Kemudian kisah Abdullah bin Maktum pun kita dah ceritakan. Ni kita tak cerita lagi ni. Hukum solat qada berjemaah. Boleh tak? Kita ada qada dululah. Masa muda-muda dulu banyak tinggal solat contohnya. Luar sekarang ni kita nak qada. Boleh tak kita qada solat jemaah? Okey. Kita katakan hukum sunat muakkadah menunaikan solat fardu secara berjemaah ialah untuk solat yang tunai sahaja. Okey. Sunat yang kita sunat muakkadah tu itu untuk solat tunai sahaja. Menunaikan solat qada tidak disunatkan berjemaah. Qada tidak disunatkan berjemaah. Kecuali jika muafakat solat qada imam dengan solat qada makmum. Seperti subuh dengan subuh contohnya. Ni kita dua orang ni. Pernah ada ataupun bukan pernah ada lah, contohnya tadi subuh tadi tinggal belaka dua-dua tu. Bangun Zuhur baru bangun. Entah macam mana. Ataupun dah lewat dah bangun dah luar waktu subuh dah. Jadi ataupun kita solat qada subuh yang semalam ke tak ingat. Tapi kita berimam ni dengan imam yang qada subuh juga. Itu tak apa. Masih sunat juga berjemaah. Syarat dia qada imam dan qada makmum tu solat yang sama. Subuh dengan subuh, zuhur dengan zuhur, asar dengan asar, macam tu. Itu sunat. Tak apa. Solat berjemaah. Qada ni. Sekiranya tidak muafakat, maka kedua-duanya tidak disunatkan ditunaikan secara berjemaah. Contohnya zuhur dengan asar. Imam nak qada zuhur, makmum nak qada asar, tidak disunatkan berjemaah. Dia kena solat yang sama. Jika dilakukan juga, imam ni kata ni saya nak qada zuhur ni. Makmum kata tak, saya ni nak qada asar, tak apalah awak jadi imam, saya makmum. Tidak disunatkan berjemaah. Tapi kalau dia nak berjemaah juga, hukumnya sah. Hukumnya sah. Cuma khilaful aula nama dalam bahasa fiqahnya, istilah fiqah dipanggil khilaf aula. Menyalahi yang lebih utama. Tetapi tidak makruh. Menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama ni jangan berjemaah. Tapi tak berjemaah juga. Khilaful aula, menyalahi yang utama. Tapi taklah dihukumkan makruh. Okey, jelas setakat ni tentang solat qada? Jelas lah. Okey. Kaedah fiqh. Kaedah fiqh. Pernah dengar tak kaedah fiqh? Perkataan kaedah fiqh tu. Pernah dengar tak? Saya tak pernah. Orang ngaji syariah ni, dia ada beberapa ilmu yang kita kata wajib belajar lah untuk ngaji syariah. Antaranya ialah yang pertama usul fiqh. Biasa dengar usul fiqh. Yang kedua fiqh. Yang ketiga kaedah fiqh. Ni antara tiga ilmu yang utama ni dalam orang syariah ni. Usul fiqh, kaedah fiqh. Hal lain kita tahu juga. Apa ni tentang hadisnya, tentang tu itu kena tahu bahasanya apa semua, tapi hak utama ni usul fiqh, kaedah fiqh. Kita apalah saya tak naklah cerita tentang kaedah fiqh, ilmu kaedah fiqh ni, tapi kaedah fiqh ni ialah dia merupakan kaedah. Kita kata rule lah yang ada.
untuk mudah kita faham. Apa antara kaedah fiqh? Dia kata al-fadilatul muta'alliqatu bi nafsil ibadati aula min al-muta'alliqati bi makaniha. Fadilat yang berkaitan dengan ibadat itu sendiri lebih utama didahulukan berbanding fadilat yang berkaitan dengan tempat ibadat yang didirikan. Apa maknanya? Fadilat, kelebihan yang ada kaitan dengan ibadat itu sendiri, itu lebih utama daripada fadilat yang berkaitan dengan tempat ibadat itu didirikan. Contoh, solat berjemaah di rumah lebih afdal berbanding dengan solat bersendirian di masjid. Kenapa? Sebab solat di masjid dia kelebihan tempat. Solat berjemaah dia kelebihan ibadat itu sendiri. Jadi kelebihan ibadat itu sendiri lebih baik, lebih utama daripada kelebihan tempat. Jadi kalau sekiranya pergi masjid tak ada orang, tapi kat rumah kalau kita balik semula kita boleh berjemaah dengan orang, maka itu lebih afdal daripada kita solat seorang-seorang di masjid. Kita ambil fadilat tempat. Sedangkan fadilat ibadah itu lebih utama. Jelas ini? Jelas tak? Yang kedua, ini contohnya, solat berjemaah yang lewat lebih afdal dari solat bersendirian pada awal waktu. Okey. Solat berjemaah yang lewat lebih afdal daripada solat bersendirian pada awal waktu. Okey, contohnya kita kita pergilah mana-mana kan, di satu tempat, mungkin kita dengan beberapa orang kawan, kita dengan kawan kita je. Mungkin tempat tu tempat orang bukan Islam ramai, jadi kita dua orang Islam. Okey, tapi kawan kita tu balik lambat. Luar tadi balik lambat. Tapi waktu dah masuk, dia lambat sikit balik. Mungkin setengah jam lepas masuk waktu baru dia pulang. Sedangkan di sana ada itu kelebihan solat di awal waktu. Mana nak lebih utama? Solat sendiri di awal waktu ke ataupun tunggu lewat sikit tak apa, tapi solat berjemaah? Jawab dia ialah solat berjemaah yang lewat tu lebih afdal daripada solat sendirian pada awal waktu. Okay. Jadi nak ambil fadilat awal waktu pun boleh juga. Dia solat seorang-seorang dulu. Masuk waktu dia solat seorang-seorang. Lepas tu dia tunggu kawan dia balik. Lepas tu dia solat jemaah pula. Jadi situ dia dapat satu fadilat awal waktu dia dapat, fadilat jemaah pun dia dapat. Tak apa. Jelas gitu? Jelas. Okey, hukum wanita solat jemaah di masjid. Tuntutan sunat solat berjemaah di masjid tidak dikuatkan terhadap wanita. Yang kita sebut solat berjemaah di masjid itu sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut, itu untuk lelaki. Untuk orang perempuan tidak. Bahkan solat untuk orang perempuan di rumah lebih afdal. Orang perempuan solat di rumah adalah lebih afdal. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebut la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Janganlah kamu tegah isteri-isteri kamu pergi ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah di situ. Okey, sedangkan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi maknanya mereka sembahyang kat rumah itu sebenarnya itu lebih baik daripada mereka solat berjemaah di masjid. Tapi kalau mereka nak pergi solat di masjid, jangan halang. Jangan halang.
Tak apa. Lebih-lebih lagi kalau kat masjid tu ada kuliah, boleh dengar kuliah masjid, itu bagus. Okey, hukum wanita solat berjemaah di masjid. Makruh bagi wanita, tadi kata jangan larang. Yang ni makruh bagi kaum wanita untuk hadir ke masjid dalam keadaan berikut. Ni kalau dia macam ni, makruh dia pergi. Yang pertama, wanita yang memiliki tubuh badan yang menarik perhatian lelaki. Orang ni makruh ke masjid. Takut orang lelaki duduk perhati ke dia je. Yang kedua, wanita yang pergi masjid serentak dengan kaum lelaki dan bercampur dengan mereka di sana. Okey, lebih-lebih lagi kalau misalnya pintu tu satu je. Duduk wanita dan lelaki serentak masuk bercampur. Yang tu ketika itu makruh bagi wanita untuk hadir ke masjid. Okey, kalau boleh jaga tak apa. Tapi alhamdulillah lah banyak kan boleh kata masjid ada pintu khas untuk wanita, tak ada masalah. Untuk lelaki betul lain, perempuan betul lain itu baguslah. Maksudnya tak adalah pencampuran tu. Yang ketiga, hukum yang seterusnya haram. Kata wanita hadir ke masjid bila tanpa izin daripada suami atau wali kerana dibimbangi berlaku fitnah. Okey, orang perempuan yang ada suami nak pergi masjid kena minta izin. Jangan kata masjid ni Allah panggil. Kena pergi. Tak payah beritahu suami ni bukanlah mengatasi Allah. Tak boleh begitu. Kena minta izin daripada suami. Dan paling baik sekali ajak suami pergi sama. Okey. Okey. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya orang perempuan pergi tu berwangi-wangian. Itu lagi dah tak boleh. Sebab ada satu kisah kan. Ada seorang perempuan nak pergi masjid. Lalu depan Abu Hurairah. Abu Hurairah tanya, kamu nak ke mana? Wahai amatullah, wahai hamba Allah. Kamu nak pergi mana? Dia kata nak pergi masjid. Tapi perempuan tu bau wangi. Okey. Kata Abu Hurairah, kamu balik. Dia kata. Pergi mandi dulu. Hilangkan bau wangi tubuh kamu. Kerana aku dengar Nabi SAW bersabda, tidak diterima solat seorang wanita yang wangi-wangi untuk masjid. Sehinggalah dia balik dan mandi. Buang bau-bau wangi dia yang menarik perhatian orang tu. Jadi tak boleh pergi dalam keadaan berbau wangi kuat sehingga menarik perhatian orang. Okey. Keuzuran dari solat jemaah. Solat berjemaah tidak boleh ditinggalkan melainkan terdapat keuzuran. Kita kata bahawa orang lelaki ni mesti kena solat jemaah. Bukanlah kita kata mazhab kita tak berdosa kalau misalnya tinggal solat jemaah. Tapi tak kena sungguh. Kalau sekiranya orang lelaki tidak solat jemaah itu memang tak kena sungguh. Sebab kalau nak sembahyang kat rumah dia sama dengan wanita lah. Baik bagi telekung tu dia. Tak payah tu. Okey. Kecuali ada uzur. Sebab ada hadis Nabi SAW menyatakan man sami'an nida'a falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar azan tetapi tidak hadir, maka tiada solat baginya melainkan dengan keuzuran. Mesti kena pergi. Dengar azan kena pergi. Kecuali ada uzur, barulah tak payah pergi. Jadi kalau orang lelaki tak nak pergi, dia kena cari satu keuzuran. Apa dia keuzuran dia? Okey. Antara keuzuran ni, itu sebab-sebab keuzuran ni, yang pertama ialah keuzuran umum.
Yang pertama, keuzuran umum ni yang jenis yang pertama ialah keuzuran umum, yang berbentuk umum. Apa dia? Nombor satu, hujan yang boleh membasahkan pakaian. Okey, hujan yang boleh membasahkan pakaian. Kalau kita zaman sekarang ni bukan sebarang hujan lah, sebab kita kadang kita boleh pakai kereta, ada payung lagi. Jadi taklah timbul masalah sangat. Tapi kalau misalnya hujan tu terlalu lebat sangat, maka itu boleh dijadikan kita pun nak pergi jalan kaki, tak ada kenderaan. Jadi uzur lah tu, boleh lah. Yang kedua, angin yang kuat ataupun ribut. Bukan hujan, tapi angin kuat, ribut. Mana takutlah berlaku bahaya tengah jalan tu, ribut kuat sangat tu. Maka itu adalah keuzuran. Yang ketiga, jalan becak atau berlumpur dan licin. Ni kalau orang pergi jalan kaki kan. Jalan becak, berlumpur. Kalau pergi sampai masjid tu habis dah kita. Lalu pokok tengah becak tu, ataupun jalan tu jalan yang licin, berlumpur. Jadi itu antara keuzuran lah, tak payah pergi lah tu. Tapi kalau kita duduk kat taman-taman ni rasa tak timbul masalah lah. Kemudian di sana ada keuzuran khusus. Apa dia? Kalau siapa ada keuzuran yang begini, dia tak, maknanya tak apa, tak pergi solat Jumaat. Yang pertama ialah sakit yang menyebabkan sukar berjalan. Sakit macam mana? Nak berjalan pun payah. Sakit sungguh lah ni. Sikit-sikit boleh pergi. Okey, buat sakit. Yang kedua, cuaca terlalu panas atau sejuk. Itu. Kita kata ini khusus pasal apa? Dia nisbah pada orang. Ada orang cuaca macam ni, dia okey je. Ada orang ni terlalu panas ni, tak tahan aku. Ataupun sejuk sangat ni, tak tahan ni, tak tahan ni. Itu tengok pada orang. Kalau rasa ni terlalu panas yang boleh menyebabkan dia terganggu, atau terlalu sejuk, dia tak tahan, maka itu keuzuran. Yang ketiga, terlalu lapar dan dahaga. Kita nak makan ni, waktu masuk dengar azan tapi kita ni baru sampai, lapar sangat ni, makanan nak makan dulu. Tak apa, makanlah relax-relax. Jangan tergopor-gapah. Lepas habis makan, tengok orang dah habis dah, tak apalah. Dah habis solat dah. Okay. Itu keuzuran. Yang keempat, takut kepada orang yang melakukan kezaliman. Okay. Nak pergi jalan ke masjid tu, dia tahu ada gangster. Kalau lalu ni dia kacau ni. Jadi takutlah kita. Tak apalah, keuzuran lah tu. Okay. Yang kelima, menahan diri daripada hadas kecil. Masuk waktu dengar dah azan tapi terasa nak berak, nak kencing. Pergi berak kencing dulu. Tapi kencing ni sekejap je. Berak ni mungkin lama sikit. Okay, kalau misalnya terlalu lama sehingga terlepas solat jemaah, tak apa, sebab itu adalah keuzuran. Yang keenam, tiada pakaian yang sesuai dipakai untuk solat berjemaah. Tak ada pakaian yang sesuai. Bukanlah pakaian yang elok sangat, tak. Maksudnya, kalau pakai macam ni orang pandang serong lah. Okay. Pakaian ada singlet je. Jadi nak pakai singlet sahaja pergi surau, pergi masjid ni tak kena lah. Yang lain apa? Yang lain tengah basuh pakaian tu masih dalam mesin tengah jalan lagi. Tak ada pakaian lain dah. Yang ketujuh, memulakan musafir sebelum solat berjemaah didirikan. Itu satu keuzuran juga. Okey, kita dah buat dah ni. Apa ni? Nak pergi airport katakanlah. Okey. Kemudian taksi pun sampai. Okey, taksi sampai.
Kita nak masuk seksi, kita pun dengar orang azan. Ataupun orang dah komat. Tapi kita ni baru masuk seksi, tu tak apalah. Okey. Jadi tak makna di situ kita boleh solat di tengah jalan. Okay, tidaklah maksudnya kita satu keuzuran lah tu. Badan dan pakaian berbau. Okey. Tak sempat mandi lagi. Bau badan, ya Allah. Pakaian berbau. Maka itu keuzuran. Jangan pergi nanti kesian ke orang. Ataupun makanan. Makan makanan yang berbau kuat. Okey. Makan makanan yang berbau kuat. Itu juga satu keuzuran. Apa dia makanan bau kuat ni? Contohnya kalau dalam hadis Nabi SAW sebut siapa yang makan bawang putih, bawang besar, bawang putih, jangan mendekati masjid kami. Okey, makanan bawang Arab ni makan bawang tu bawang mentah atau bawang jeruk. Memang kuat bau dia. Lebih-lebih bawang putih jeruk tu. Okay, kalau sekali sendawa tu rasap mah. Okay. Kalau kat kita pula makan petai, jering. Pada orang makan petai, makan jering, maka itu keuzuran untuk dia untuk solat berjemaah. Jangan pergi nanti mengganggu orang. Okey. Apa hukum makan petai, makan jering? Cuba tahu. Makruh. Tak. Harus. Harus Ini tak makruh. Sebab petai jering ni dia ada khasiat perubatan dia. Dia makruh ni kalau kita makan itu nak jumpa orang ataupun nak pergi solat jemaah. Makna makruh tu bukan zat petai jering tu. Bau dia tu. Benda mendatang. Tapi kalau kita makan duduk seorang-seorang kat rumah, tak pergi jumpa orang, kita ada masalah. Tidak dihukumkan makruh. Makruh tu sebab nak jumpa orang. Tapi kalau sekiranya kita makan petai jering, kemudian kita makan ataupun buat sesuatu yang menghilangkan bau dia, itu tak lagilah, tak ada masalah. Makan petai dengan jering itu tidak makruh. Begitu kat makan bawang apa semua tu tak makruh, dia ada khasiat dia. Cuma apabila nak jumpa orang, itu makruh dari segi situ. Dia benda mendatang. Petai itu ada khasiat perubatan dia. Bagus. Begitu juga makan durian. Okey. Adakah makan durian tu makruh? Tak, makan durian makruh. Ramailah orang makruh kat Malaysia ni. Okey. Kat Malaysia ni ramai peminat durian. Hantu durian pun ada. Jadi adakah makan durian tu makruh? Sianlah. Beli musangking mahal-mahal makruh. Tak makruh. Makruh tu kalau lepas kita makan tu, kita pergi solat berjemaah kat masjid. Sekali kita sendawa, orang sebelah pening baunya. Itu yang jadi makruh di situ. Tapi kalau kita tak pergi, itu tak ada masalah. Dan itu juga menjadi sebab keuzuran lah. Yang tak payah pergilah kalau makan benda macam ni. Dia kalau macam tu, tiap waktulah makan. Betul lah, boleh lah. Mana keuzuran lah tu. Tapi rugilah. Tak dapat pandai berjemaah. Nak ambil keuzuran tu boleh. Tapi apa yang kita dapat? Tak dapat solat jemaah. Begitu juga ya, antara yang berbau jugalah, yang berbau juga. Dia bukan yang berbau mulut lah, tapi dia bukan makanan. Dan bukan juga minuman. Dia hanyalah asap. Asap tu, orang yang menghisap asap tu, mulut dia memang busuk. Kalau kita solat jemaah, ada orang
yang jenis macam tu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim tu, Allah kita duduk sebelah bau, ya Allah busuknya mulut. Itu juga. Jadi sepatutnya orang yang menghisap asap ni juga kena jaga. Bukan kita kata jangan datang masjid. Tak, dia kata aku ni memang aku ni ketagih, tak boleh duduk satu kotak sehari. Jadi keuzuran lah, tak payah pergi solat jemaah. Boleh jadi keuzuran tapi rugi lah. Okey. Yang ke-8. Yang ke-9, orang yang dibenarkan untuk tidak pergi solat berjemaah di masjid menjaga atau merawat orang sakit. Dia jaga mak ayah dia sakit. Dia tak ada orang lain yang boleh dia bergilir. Dia yang tukang jaga. Jangan tinggal. Sebab jemaah. Boleh. Itu keuzuran bagi dia untuk jaga. Ataupun merawat orang sakit. Doktor. Dia tengah merawat orang sakit masuk waktu. Orang komat. Tetapi rawatan dia belum habis lagi. Tak apa. Dia diberi keuzuran untuk tidak pergi solat berjemaah. Sebab sedang merawat orang sakit. Yang ke-10, berada di sisi orang nazak. Okey. Ni seseorang ni tengah nazak, mungkin mak kita, mungkin ayah kita, mungkin abang kita, adik kita sakit kuat ni, dah nak nazak dah. Tiba-tiba bunyi azan. Okey. Kita diberi keuzuran untuk tidak pergi ke masjid. Selesaikan dengan takut apa? Kita pergi masjid, orang ni dah meninggal. Sekarang orang nazak ni patut kita kena tengok. Ajar dia mengucap dan sebagainya. Jadi kalau kita duduk di sisi orang nazak ni, itu satu keuzuran lah untuk tidak ke masjid. Yang ke-11, berat tubuh badan kerana terlalu gemuk. Ini berita baik ni. Orang yang obes ni, nak jalan susah. Kalau nak duduk semayang atas kursi tu, takut kursi tu runtuh. Jadi berat tubuh badan kan terlalu gemuk ni, orang yang terlalu gemuk, bukan orang gemuk. Orang yang terlalu gemuk, besar sangat badan dia, nak bergerak pun payah. Maka dia ni dia beri keuzuran untuk tidak ke masjid berjemaah. Yang ke-12, menguruskan jenazah kerana takut terlewat mengebumikannya. Dia tengah uruskan jenazah, tengah mandi jenazah, apa-apa semua masuk waktu. Jangan tinggal. Kata, saya nak pergi solat jemaah dululah, tunggulah. Nanti saya sambung mandi jenazahnya. Tak boleh macam tu. Teruskan, siapkan jenazah tu. Nanti kalau terlewat, dia terlewat mengebumikannya. Itu diberi kelonggaran. Yang ke-13, ada orang menyakitinya. Maknanya kalau dia pergi, dia tahu dah kalau pergi kat masjid tu memang ada antara jemaah masjid ni suka sangat kata kat dia. Jenis menyakiti orang ni. Mungkin dia ada hutang ke, dia ukit hutang dekat situ depan-depan orang. Dia selalu buat macam tu. Jadi kalau pergi, memang akan malu. Jenis orang tu ada. Jadi itu juga antara sebab tak payah pergilah. Yang ke-14, ni bagus ni. Baru bernikah. Okey. Siang tadi menikah. Malam ni lah malam pertama. Okey, isteri ada waktu maghrib. Jadi untuk 3 waktu tu, maghrib, isyak, subuh, itu ada kelonggaran. Tak payah pergilah berjemaah dengan isteri baru tu, cukuplah. Ni satu berita bagus juga ni. Pengantin baru, dia beri keuzuran untuk malam pertama dia tu, maghrib, isyak, subuh, tak pergi masjid lah. Nanti kalau dia pergi masjid juga, nanti tak khusyuk sembahyang. Yang ke-15, imam memanjangkan rukun solat ataupun terlalu cepat. Ini juga tak payahlah.
Tahu dah imam tu, kalau dia semayang, dia baca surah panjang-panjang. Kita memang jenis tak tahan. Kalau panjang sangat baca surah ni. Jadi, tak payah pergi. Ataupun imam tu terlalu cepat. Dia ni jenis ekspres punya. Kalau pergi ikut dia, kita tak sempat habis Fatihah, dia dah rokok, dah sujud apa semua. Dan memang kita akan sentiasa kejar dia. Kalau jenis imam macam tu, maka itu satu keuzuran lah untuk tidak berjemaah bersamanya. Yang ke-16, orang buta yang tiada orang boleh memimpinnya. Orang buta tak ada orang nak pimpin dia. Maka itu juga kelonggaran. Tapi saya tengok satu video, Masya Allah, orang buta ni, memang tak ada orang pimpin dia ke surau, ke masjid. Tapi rumah dia taklah jauh sangat daripada masjid. Apa yang dia buat? Ialah dia buat tali antara rumah dia dengan masjid. Masuk waktu, dia akan pegang tali itu, terus sampai ke masjid. Ikut je tali itu. Ada dalam video, dalam YouTube ke, tengok video. Jadi macam mana usaha dia tu untuk pergi juga ke masjid walaupun tak ada orang nak pimpin dia. Dia pakai tali je. Yang ke-17, lelaki amrad ataupun lelaki yang terlalu kacak. Lawa sangat lelaki ni, kadang nampak macam orang perempuan pula. Memang orang akan tengok-tengoklah kat dia. Kepada kalau yang jenis kacak sangat ni, ataupun kita kata kacak ke cantik pun lelaki ni, maka dia akan menimbulkan fitnah pada orang. Baiklah dia tak pergi solat berjemaah. Kalau orang ni memang tiap waktulah nampaknya. Okey, itu antara sebab-sebab keuzuran. Okey, habis itu. Siapa yang boleh jadi imam? Siapa yang boleh jadi imam? Ini kita dah tengok dahulu lepas. Sebelum ni, itu yang pertama ialah imam lelaki jika makmum lelaki, ataupun makmum bercampur lelaki dan perempuan, ataupun makmum perempuan sahaja, ataupun makmum khunsa. Boleh imam lelaki. Kalau imam perempuan, hanya boleh makmum perempuan sahaja. Makmum perempuan saja. Selain daripada perempuan tak boleh. Itu kalau imam perempuan. Okey. Syarat sah imam. Kalau nak jadi imam, apa syarat sah? Yang pertama Islam, of course lah. Bukanlah dia orang kafir nak jadi imam. Yang kedua berakal. Kena berakal, bukan orang mabuk, bukan orang gila nak jadi imam. Dia tak sah. Yang ketiga baligh. Nak jadi imam kena baligh. Walau macam mana pun sebahagian ulama berpendapat mumayyiz sudah cukup. Baligh ni mungkin umur dia, kalau orang lelaki mungkin dalam 12 tahun. Okey, macam tu baru baligh. 11 tahun, 12 tahun tu awal baligh. Kalau tak juga 15 tahun baligh lah. Dikira walaupun tak mimpi basah sekalipun. Namun sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa mumayyiz sudah cukup. Mana tak semestinya baligh. Mumayyiz dah cukup. Mumayyiz ni orang yang dah dapat beza baik buruk, kotor bersih. Mana budak umur 6-7 tahun tu dah kira mumayyiz lah tu. Okey. Jadi mumayyiz sudah cukup. Sebab itulah kalau sekiranya kadang-kadang berlaku kan kat rumah lah anak mak jadi makmum, anak lelaki umur 8 tahun darjah 2 boleh jadi imam, tak ada masalah, sah solat tu. Okey, mumayyiz. Yang keempat, lelaki yang sejati.
sekiranya yang jadi makmum itu adalah lelaki. Bermaksud lelaki sejati memang lelaki sungguh. Ada lelaki yang tidak sejati. Sejat ke sajat. Macam tu lebih kurang. Tak sejati. Okey, lelaki yang sejati. Maksudnya dia memang lelaki sungguh. Yang boleh menjadi imam kalau makmum itu adalah lelaki. Maknanya lelaki khunsa yang tak pasti dia ni lelaki ke perempuan. Watakkan dia lelaki. Dan sebagainya. Ataupun dengar cerita dia lelaki tapi nampak macam perempuan. Mana tak berapa tak sejati tak kira. Dia kena maksudnya kalau dia khunsa dia tak boleh jadi imam. Kalau khunsa dengan khunsa tak apa. Dia pun khunsa, yang ni pun khunsa. Tak apalah khunsa dengan khunsa. Tapi kalau lelaki dengan khunsa, khunsa tak boleh. Kena lelaki yang menjadi imam, sekiranya makmum itu adalah dia lelaki. Yang kelima, bersih daripada hadas dan kekotoran sama ada pada badan atau pakaian. Ini syarat sah ni dah maklum lah. Mana jadi imam mestilah dia ni tidak berhadas dan tidak ada kekotoran. Maksud kotoran ni ialah najis lah. Kotoran najis lah. Bukan kotoran saja, kotoran najis. Yang keenam, baik bacaannya dan mengetahui rukun-rukunnya. Jadi imam ni kena bacaan baik. Jangan bacaan berterabur macam mana. Sebutan pun tak betul, macam mana boleh jadi imam? Baca Fatihah pun tak betul, mengubah makna. Jadi macam mana nak sah jadi imam? Dan mengetahui rukun-rukun solat. Nak tahu mana rukun, mana tak. Yang ketujuh, keadaannya yang bukan makmum. Okey, syarat sah imam dia bukan makmum. Maksudnya ialah kita jumpa seorang tengah sembahyang, kita pun nak ikut jadi imam. Sedangkan dia ni makmum kepada seseorang. Jadi kalau keadaan dia makmum, dia tidak boleh menjadi imam. Tak sah dia jadi imam. Sebab dia tengah ikut orang lain. Yang ke-8, imam mesti seorang yang fasih menyebut huruf-huruf dalam Al-Quran dari makhrajnya. Mesti fasih. Kena baca tu, baca Fatihah, baca Quran tu kan dia ada makhraj dia. Jadi kalau silap makhraj mungkin mengubah makna macam kita sebut dulu. Alhamdulillahi rabbil ha. Kalau orang tak tu dia makhraj ikut lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dah mengubah makna. Kita dah sebelum ni. Alhamdu makna dia ialah segala puji. Alhamdu jadi segala kemusnahan. Jadi imam ni dia mesti fasih lah. Sebut Quran, Fatihah, baca Quran. Betul makhrajnya. Dia bukan mudah-mudah nak jadi imam. Okey, seterusnya susunan keutamaan menjadi imam. Ni susunan keutamaan ni kalau nak lantik jadi imam kena tengok ciri-ciri ni. Okey. Siapa yang lebih utama jadi imam? Ini bila ni? Kalau pergi ke masjid, imam rasmi tak ada. Imam rasmi tak. Imam 1, imam 2, imam 3 semua tak ada. Yang ada makmum je ni. Ataupun ketika itu solat berjemaah sudah habis dengan imam tu. Ini orang baru sampai ni ramai ni. Siapa nak jadi imam? Jadi tapi kalau masing-masing tak kenal payah juga. Ni kalau ni masing-masing kenal ni. Yang pertama orang yang boleh jadi imam ni juga untuk kriteria untuk melantik imam. Siapa yang lebih layak? Yang pertama orang yang paling faqih mengenai solat. Yang pertama ialah orang yang paling faham tentang solat. Okey.
Sebab kalau orang tu tak faham tentang hukum fiqh tentang sembahyang, bahaya. Mungkin akan menyebabkan dia jadi batal sembahyang, menyebabkan makmum jadi kelang kabut dan sebagainya. Jadi yang pertama, orang tu orang yang mesti faham tentang solat. Faham fiqh tentang solat. Itu yang pertama. Kalaulah sama belaka, katakanlah kita untuk mudah buat perbandingan dua orang. Yang antara dua orang ni, siapa yang jadi imam? Yang pertama antara dua ni, siapa yang lebih faqih tentang solat? Tiba-tiba dua-dua ni sama, pandai belaka. Okey, kelulusan sama empat ni. Yang kedua, pergi kategori yang kedua, orang yang paling mahir pada baca Al-Quran. Siapa yang lebih mahir baca Quran? Dia lebih layak. Tapi kalau dua-dua tu sama pula, pandai belaka dua-dua ni. Baca Quran ni pandai belaka. Ambil neraca yang ketiga. Orang yang paling warak. Pihak mana paling warak sekali? Apa makna warak? Warak ni ialah orang yang menjauhi larangan Allah. Itu makna warak. Okey. Payah dia nak terjatuh tempat ke benda-benda haram ni sebab dia ni sentiasa kawal diri dia. Okey. Paling warak. Warak ni tak semestinya pakai sorban baru warak, tak. Yang warak ni tak semestinya ada tasbih di tangan. Kalau macam tu orang Arab paling banyak waraknya. Tapi kadang-kadang orang Arab pegang tasbih di tangan pun duduk di kelab malam. Tasbih ada. Orang yang paling warak. Kalau dua-dua tu warak, sama je level dia, warak belaka dulu. Maka orang yang berhijrah terlebih dahulu. Sekarang tak ada dah orang berhijrah. Itu zaman dulu. Itu orang yang menunaikan haji terlebih dahulu. Tiba-tiba sama. Pergi haji, dua-dua ni tahun sama. Dua-dua pergi haji pada musim yang sama. Sama lagi. Ambil kategori seterusnya. Neraca seterusnya ialah orang yang masuk Islam terlebih dahulu. Jadi pada masuk Islam, makna kalau kita ni lahir-lahir Islam dah. Maka sama-sama lah tu. Bukan masuk Islam lebih dahulu. Ni kalau orang masuk Islam. Siapa masuk Islam lebih dahulu, ialah. Sekarang ni sama-sama. Kalau dua-dua sama. Seterusnya, orang yang paling tua umurnya. Antara dua tu siapa lebih tua? Maka dia lebih layak. Tengok dua-dua tu sama je umur. Ini payahlah nak berlaku. Tapi sama umur. Maka yang seterusnya orang yang berbangsa Arab. Terutamanya daripada keturunan Bani Hashim. Keturunan Nabi. Okay. Kalau sama juga. Sama juga. Anak orang soleh atau orang alim. Anak orang soleh atau orang alim. Dia panggil ambil kira bapak ni. Tengok sama. Dua-dua ni semua anak orang alim belaka. Anak orang soleh belaka dua-dua ni. Maka orang yang masyhur dengan kebaikan. Siapa lebih masyhur, orang lebih kenal, dia ni lebih baik. Bagi pemurahnya, bagi kebaikan pada orang. Dua-dua tu masyhur. Semua orang kenal belaka, baik belaka ni. Maka seterusnya ialah orang yang lebih bersih pakaian. Kalau kedua-dua sama, dua-dua tu bersih belaka pakaian. Orang yang lebih bersih badannya. Okay. Sama juga, bersih badan juga. Orang yang lebih bijaksana akalnya. Tengok dua-dua tu sama bijak belaka. Orang yang lebih baik suaranya. Orang yang lebih baik suaranya. Suara siapa lebih sedap? Tengok dua-dua tu sedap belaka suara. Tak boleh nak kata yang ni lebih sedap daripada yang satu lagi. Orang yang lebih elok paras rupanya. Siapa lebih handsome? Handsome pun dia ambil kira tau dalam nak jadi imam ni. Siapa lebih handsome?
Tengok dua-dua tu handsome belaka. Tak boleh nak kata ni lebih handsome daripada yang satu lagi. Jika ada persamaan, sampai 14 jenis ni semua sama belaka, maka hendaklah dilakukan undian untuk milih siapa yang paling layak. Kena mengundi. Siapa dapat undi, dia lah jadi itu. Tapi nak dapat benda ni biasa tak berlaku. Okay. Sampai 14 ni kena pilih daripada 14 jenis ni. Itu memang tak berlaku lah. Tapi itulah macam mana kita nak cari siapa yang lebih sesuai untuk menjadi, lebih utama untuk menjadi imam. Sampai last sekali kena mengundi. Okay. Tapi kalau pergi ke satu tempat, satu masjid atau surau, imam rasmi dah ada, jangan pergi pandai-pandai pula buat pilih. Mana biarlah dia orang yang ditugaskan untuk jadi imam tu, biar dia buat kerja dia lah. Okey. Syarat sah mengikut imam. Apa dia syarat sah? Yang pertama, kedudukan makmum hendaklah di belakang imam. Ini nak cerita orang orang lelaki ni. Orang perempuan dia akan ada lagi kan nanti. Kedudukan makmum hendaklah di belakang imam. Dia macam mana nak ikut nak belakang tu? Ia mengikut keadaan solat. Tengok dia solat berdiri ke, solat duduk ke, solat mengiring ke, solat berbaring. Okey. Mesti belakang. Okey, ni contoh dia. Ini kalau dia solat berdiri, 2 orang. Jadi tumit makmum, nampak tak gambar ni? Nampak. Nampak gambar Nampak, Ustaz. Okey. Tumit makmum tidak melebihi tumit imam. Sekiranya tumit mereka berdua setentang dalam satu saf, maka solat makmum sah tetapi dihukumkan makruh dan tidak mendapat fadilat jemaah. Boleh dia duduk serentak. Mana sama je. Tumit makmum, tumit imam sama, tapi makruh. Dah takut tak boleh fadilat jemaah. Jadi begitulah kedudukan dia. Maknanya jari kaki makmum tu sama dengan tumit imam. Ujung jari itu sama dengan tumit imam. Baru dia ke belakang sikitlah. Dia nampaklah situ. Kalau dia sembahyang duduk, macam tu. Dia ambil kira punggung. Dua-dua tu duduk belaka. Maka kalau dua-dua tu duduk belaka, dia ambil kira ialah punggung. Punggung makmum kena belakang daripada punggung imam. Itu kalau dua-dua solat duduk. Okey. Solat secara mengiring. Nampak solat secara mengiring? Solat secara mengiring macam tu. Maknanya ialah kepala makmum itu setentang dengan bahu imam. Dia duduk belakang lah. Nampak dekat gambar tu? Nampak, Ustaz. Tapi jaranglah berlaku, payah nak berlaku macam ni dua-dua uzur ni. Ni nak belajar lah kalau lah berlaku macam tu. Dua-dua tu mengiring belaka. Dia nak solat jemaah. Hari ni lah cara dia. Okey. Kalau solat baring, macam ni kedudukan dia. Kita gambarkan macam ni. Kita gambarkan siapa duduk belakang kalau dalam situasi macam ni.
Nampak siapa yang di belakang? Yang makmum itulah yang nampak tu. Maknanya makmum nampaknya mana imam tu lebih rendah daripada makmum. Maknanya bahu makmum tu selari dengan kepala imam. Maksudnya maknanya dia duduk di sebelah kanan lah. Dia duduk sebelah kanan imam, bahu dia tu selari dengan kepala imam. Baru nampak dia ni macam duduk belakang. Pasti tak nampak macam duduk belakang. Itu kalau sama-sama berbaring. Tapi nak cari situasi ni memang payah lah. Payah nak berlaku orang yang baring ikut semayang orang yang baring juga. Ini payah lah. Tapi ni sebagai ilmu kita tahu lah ginilah cara dia. Okey. Itu yang pertama tadi. Maknanya yang pertama ialah makmum kena belakang sikit daripada imam. Yang belakang banyak. Ini satu hal juga orang kita ni. Dia semayang 2 orang. Tapi jaraknya ya Allah. Macam duduk dalam saf. Belakang betul. Yang tu makruh. Dia kalau 2 orang tu dia kena dekat-dekat. Jangan duduk belakang jarak sangat. Yang kedua, makmum mengetahui perpindahan imam dalam solat dari satu rukun ke rukun yang lain. Tadi kita mula 10 suku lebih 9 suku. 9 suku. Jadi kita berhenti 10.45 lah ya. Okey? Macam tu kan? Baik, Ustaz. Macam mana? Boleh. Ke nak berhenti Boleh, dah? Ustaz. Kalau ikut masanya 10.45 5 minit lagi lah. Sebab kita mula lewat tadi. Yang kedua, syarat sah mengikut imam ialah makmum mengetahui perpindahan imam dalam solat dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu nombor 2. Okay, makmum mesti tahu perpindahan rukun imam tu dari satu rukun ke satu rukun yang lain. Macam mana cara makmum tahu? Sebab kalau makmum tak tahu, sembahyang tak sah. Dia tak dengar, tak tahu apa. Imam buat apa dia tak tahu. Dia macam mana nak ikut? Jadi syarat yang kedua ialah makmum kena tahu perpindahan rukun. Macam mana cara? Yang pertama dengan melihat kepada pergerakan imam atau pergerakan sebahagian makmum. Kalau kita duduk depan, kita nampak pergerakan imam. Kalau kita katalah soft tu 3-40 soft, ataupun makna beberapa soft ke belakang lah, kita tak nampak imam. Tapi pergerakan imam tu kita tahu walaupun kita tak dengar suara imam. Okey? Kita tak dengar suara imam tapi kita nampak pergerakan makmum depan kita. Maka bermakna kita tahulah perpindahan rukun imam. Yang kedua, mendengar suara imam atau mubaligh. Mendengar suara imam atau mubaligh. Itu nombor 2. Okey, dengar suara. Tapi sekarang ni mudahlah dengar suara. Dia orang pakai mikrofon. Jadi tak apalah. Kita duduk dalam masjid dan surau tu kita dengar, kita tahu pergerakan. Walaupun kita tak nampak. Itu cara dia. Okey. Yang ketiga, ini bahasanya agak panjang, jadi kita kena berhenti sini lah kot. Makmum dan imam berhimpun dalam satu tempat. Ini banyak masalah juga ni. Sebab ada orang bincang juga, orang kat dalam masjid dia kata ada ni tabir, ada cermin, macam mana pernah kan orang bincang benda tu. Jadi kita tengok macam mana. Sah ke tak sah, jadi buat dia kata putus soft lah, macam-macam. Jadi nanti kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang. Macam mana kalau dalam satu masjid, ataupun makmum duduk di luar masjid, atau masjid tu depan dia tu ada bangunan lain tapi orang nak semayang dalam situ, berjemaah dengan orang yang ada dalam masjid. Kalau orang duduk Mekah pula,
Dia nak sembahyang atas dia dalam hotel. Itu hebat juga tu, sembahyang dalam hotel. Sebab dia dengar suara dia tu. Kita tengoklah dalam perbahasan yang akan datang. Antara syarat sah imam dalam mazhab kita ialah makmum dan imam berhimpun dalam satu tempat. Apa maksudnya? Kita tengoklah macam mana, adakah dia dalam masjid ke, luar masjid ke, bangunan lain ke, dan apa syarat-syarat dia. Ini kita akan bincangkan pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Okay, kita berhenti setakat ni dulu ya. Okey. Kita berhenti ya. Apa yang baik daripada Allah SWT, kurang menjadi diri sendiri. Apa pun hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.